Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, Zulkifli Haji Ali. Ternakan secara kecil-kecilan di kawasan perumahan. Okey, macam saya ni sekarang ni saya berada di lokasi di belakang rumah saya lah, di tempat ternakan yang saya buat ni dalam kok-kok semen dan politank. Di depan rumah saya ada satu kolam induk ikan tilapia. Okey, apa yang saya nak share pada kali ini ialah apa tujuan kita buat ternakan secara kecil-kecilan ni. Tambah-tambahan untuk ikan tilapia ni, semestinya lah orang nakkan pembenihan ikan tilapia tu buat sepanjang ternakan korang lah. Tak nak, kalau boleh tu ibaratkan supaya macam kita cakap, sekali beli saja, lepas tu kita akan dapat anak benih. Jadi anak benih tu akan menjadi generasi yang seterusnya lah. Jadi tak payahlah nak beli lagi untuk anak-anak benih ni. Okey, pembenihan ikan tilapia ni saya boleh share. Ada dua cara sebenarnya. Satu, pertama cara semula jadi, dan kedua adalah secara incubator lah, yang selalu ditenakkan dekat pusat-pusat ternakan yang besar-besar tu. Jadi ternakan yang secara kecil-kecilan ni, yang macam saya ni, dibuat secara ternakan semula jadi. Maksudnya dilepaskan jantan dan betina dan berlakunya persenyawaan, dan akan mendapat, kita hanya tunggulah untuk mendapatkan anak-anak benih tu daripada pasangan induk-induk tu. Bagi peternak yang kecil-kecil yang macam saya ni, kalau kata satu hari kita akan nampak dalam kolam tu adanya anak-anak benih tilapia, kita akan seronok. Kita akan rasa macam berjaya lah satu projek ni. Tapi macam saya sendiri pun, anak-anak benih saya buat jualan. Anak-anak benih 2 inci, 3 inci dan 1 inci tu saya buat jualan lah kepada siapa-siapa yang berminat. Okey, saya nak share di sini. Ada banyak orang mengatakan bila dah dapat anak benih tu, sama ada kita nak asingkan ataupun nak dibiarkan di dalam kolam tu. Okey, saya nak share. Dua-dua pun boleh. Cara tu memang dua-dua pun boleh. Sama ada nak tinggalkan di dalam kolam bersama induk pun boleh, ataupun macam saya sendiri pun, bila dah ada anak benih, saya akan ambil dan asingkan dalam kok-kok ni. Dan dibuat ternakan secara asing lah dengan induk tu. Lebih selamat. Tapi bagaimana pula kalau tiada tempat? Okey, macam saya ni pun dah tak ada tempat dah lain untuk masukkan anak-anak benih yang baru lahir ni. Oh, baru lahir. Okey. Yang baru menetas ni. Macam mana nak buat? Okey, saya boleh tunjuk satu cara. Dan mungkin bermanfaat bagi yang penternak-penternak yang baru ni, yang ada juga yang buat pengasingan, tapi anak-anak benih ni mati katanya. Boleh juga buat cara macam saya ni, cara semula jadi. Tapi ada satu benda lah yang kita kena korbankan sikit. Kita kena buat satu benda yang kreatif sikit lah. Okey, saya boleh tunjukkan. Sekarang, jom kita pergi ke kolam depan saya tu, kolam induk tilapia. Ada anak benih-benih tilapia di dalam tu. Saya boleh tunjukkan cara dia. Inilah kolam induk yang saya maksudkan tu. Kolam induk yang di hadapan rumah saya. Jadi, induk-induk tilapia ni adalah induk daripada pilihan saya sendiri juga, antara yang terbaik. Sebenarnya benih-benih untuk buat induk ni adalah daripada pembenihan daripada yang saya buat juga. Daripada anak-anak yang kecil tu, bila dah ternak sehingga mencapai satu tahap untuk dia buat induk, dan saya akan pilih antara yang terbaik, dia buat induk di dalam kolam ni. Jadi ada dua cara lah yang saya boleh kongsikan untuk anda semua. Sekiranya ada anak benih, yang pertama macam saya buat sendiri, anak benih ni yang dah ada dalam ni, yang dah menetas, saya akan cepat-cepat ambil dan asingkan di kok di belakang rumah tu. Dan untuk bagi yang satu cara lagi, amat mudah. Bagi yang terutama sekali bagi penternak-penternak yang baru ni, okey, boleh cuba cara ni. Buatkan satu pengadang. Satu pengadang yang macam saya buat ni, daripada pipe PVC dan satu jaring plastik yang mata yang agak lubang-lubangnya besar-besar tu. Okey, boleh dibuat sebagai pengadang. Okey, untuk tujuan pengadang ni adalah mudah. Simple saja. Maksudnya, sekiranya ada anak-anak benih yang menetas, anak-anak benih ni akan masuk ke ruangan yang tidak terancam ni. Jadi anak-anak benih ni akan selamatlah daripada induk-induk tilapia ni yang akan memakan balik anak-anak benih ni. Jadi akan selamat. Jadi untuk bagi yang peternak yang baru-baru ni, boleh cuba kaedah ni. Sebenarnya mudah saja. Hanya perlu buat satu pengadang plastik, pengadang daripada jaring, mengikut kreatif masing-masing lah. Sama ada boleh digunakan sebagai daripada jala ataupun pukat, kau boleh buat. Tapi saya menggunakan daripada jaring yang plastik tu lah.
Jadi kos nak buat ni lebih kurang dalam RM20 saja, murah saja kos. Tapi anak benih yang dalam ni pun dah ada anak benih dah yang saya buat ni. Jadi apa yang saya buat ni sebenarnya saya pun sendiri pun dah tak ada tempat sebenarnya untuk diasingkan di belakang tu anak-anak benih ni. Jadi saya buat macam ni lah sebagai alternatif untuk mendapatkan sedikit ruang. Ya, sudah semestilah bagi peternak yang baru ni selalunya anak-anak benih ni kalau diasingkan akan menyebabkan kematian juga. Dan kalau dibiarkan di dalam kolam ni tanpa ada sekatan yang macam ni, jaring yang untuk pemisah ni, anak benih ni akan dimakan oleh induk-induk talapia juga. Jadi benda ni satu benda yang merugikan lah. Mungkin juga ada yang hidup 1 ekor, 2 ekor. Itu mungkin disebabkan uh, anak-anak benih ni mungkin berjaya selamat lah di celah-celah batu tu. Sampai bila anak benih ni akan dibiarkan di dalam ni? Okey, itu terpulang kepada anda semualah, korang semualah. Sama ada nak dibiarkan terus di dalam ni, membesar di dalam ni, ataupun seperti saya buat jualan. Jadi maksudnya anak-anak benih dalam ni saya akan biarkan sehingga mungkin 1 inci, 2 inci, saya akan pindahkan ke belakang lah. Ini boleh juga dijadikan sebagai satu langkah selamat untuk peternak-peternak yang baru tu, mengelakkan daripada kematian anak-anak benih ini daripada mengubah ke tempat yang lain untuk dibuat ternakan. Dibiarkan terus dalam ni sebab dah sesuai dah dalam ni. Korang cuma buat pengadang ni dan insyaAllah anak-anak benih ni akan membesar dengan baik. Tapi ada satulah, untuk induk-induk talapia ni korang kena jaga jugalah. Beri makan secukupnya dan oksigen pun kena cukup untuk anak-anak benih talapia ni membesar dengan cepat. Okey, yang macam saya katakan tadi, untuk bagi penternak-penternak yang baru ni boleh gunakan kaedah macam ni lah sebagai option, sebagai alternatif korang untuk membuat ternakan ni dan untuk mendapatkan anak benih ni untuk mengelakkan daripada kematian yang terlalu banyak lah. Korang boleh buat cara ni sebab mungkin daripada sini korang akan dapat belajarlah sedikit sebanyak bagaimana untuk, mungkin selepas ni korang akan bila dah banyak anak-anak benih ni, korang akan asingkan pula anak-anak benih ni dan dibuat ternakan secara kecil-kecilan tu. Berapa banyak ruang yang perlu diambil untuk dibahagikan untuk kepada anak-anak benih ni, iaitu terpulang kepada anda semualah, mengikut keadaan kolam dan mengikut cita rasa anda sendirilah. Berapa banyak ruang yang korang nak ambil. Macam saya ambil sikit sajalah dibuat tu, hanya sekadar untuk diternakkan secara macam anak-anak benih ni tunggu sehingga besar sedikit dan saya akan ubahkan. Itu saja. Tapi pembenihan tetap berlaku macam biasa juga di dalam kolam ni. Daripada segi oksigen, pemakanan macam biasa juga. Tak ada masalah. Untuk sebagai tambahan daripada segi untuk ternakan anak-anak benih yang baru menetas ni, lebih baik juga antara korang ambilkan sedikitnya spesies kiambang ni dan diletakkan di dalam kolam ya sebagai pemakanan untuk anak-anak benih talapia ni juga. Memang terbaik lah anak-anak benih ni. Okey, benda ni memang praktikal dan berjaya lah. Yang saya buat ni saya share khususnya untuk peternak-peternak yang baru ni boleh cuba dengan kaedah ni. Okay, saya rasa setakat ni dulu perkongsian saya dalam video ni mengenai jari ni yang boleh dibuat sebagai pengasingan untuk anak-anak benih talapia ni. Mungkin bermanfaat bagi korang di sana, terutama sekali bagi peternak-peternak yang baru ni. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.